Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhum min baini khalqihi wa khaliluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita pada malam ini dalam sambungan ataupun kuliah tadabbur surah Al-Baqarah, dan insya-Allah pada malam ini kita akan sambung kembali tadabbur surah Al-Baqarah kita yang dah sampai kepada ayat 259. Sebelum itu saya mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban kepada semua hadirin hadirat, para penonton sidang hadirin semua, termasuk pihak penganjur Golokul Ihsan, semua yang dirahmati oleh Allah. Moga-moga insya-Allah perkongsian kita pada malam ini akan membuahkan manfaat untuk kita bersama. Baik, pada minggu yang lepas kita telah membicarakan sedikit sebanyak tentang kisah-kisah ataupun ayat-ayat yang terjadi, yang mana kita masuk kepada juzuk 3. Kita dah masuk kepada juzuk 3 dan kita sudah membahaskan, kita hanya tinggal lebih kurang 6,5 muka surat sahaja lagi untuk kita menamatkan tadabbur surah Al-Baqarah kita. Ayat yang terakhir kita sentuh pada minggu yang lepas iaitu ayat 258 yang membicarakan tentang satu dialog ataupun diskusi, debat di antara Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga seorang raja yang taghut di zamannya tentang kekuasaan Allah. Maka Allah menyambung kembali dalam ayat 259 ini, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Aw kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala 'urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu 100 'amin thumma ba'atha qala kam labith qala labithtu yawman aw ba'da yawm qala bal labithta 100 'amin fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasannah wanzur ila al'idhami kayfa nunshizuha thumma naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Allah nak tanya, bila Allah ceritakan tentang ayat-ayat ni, kisah-kisah ni semua adalah sebagai satu tasliyah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud tasliyah? Iaitu sebagai satu penenang hati, pujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diuji ketika itu dengan tentangan-tentangan daripada kaum Quraisy jahiliyah, kaum musyrikin, yang mana mereka selalu mempertikaikan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mempertikaikan kekuasaan Allah, mereka mempersoalkan persoalan-persoalan di dalam bab akidah. Maka Allah turunkan kisah-kisah sebegini untuk nak bagi tahu atau nak pujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa apa yang dipersoalkan oleh kaum Quraisy Makkah ketika itu tidaklah jauh berbeza daripada apa yang ditanyakan oleh kaum-kaum terdahulu, kaum-kaum yang menentang para anbiya dan rasul mereka sebelum-sebelum ini. Maka Allah tunjukkan beberapa kisah ini sebagai nak tunjuk macam mana dialog-dialog mereka, macam mana sikap-sikap mereka, yang kemudiannya Allah akan counter dengan hujah-hujah dan juga sebagai bayan, sebagai satu penerangan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dia boleh menenangkan jiwa Nabi, moga-moga dia boleh menguatkan hujah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberikan kesabaran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ayat ini Allah kata, ingat tak lagi wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengarlah wahai Muhammad tentang kisah au kalladhi marra ala qaryah. Kan, ada satu kisah yang terjadi berlaku sebelum itu. Sama juga dalam ayat ini Allah nak tanya kepada Nabi SAW bukan sebagai satu pertanyaan yang menunjukkan kekurangan ilmu Allah. Hasya, tidak sedemikian, tidak sesekali sedemikian. Tetapi dia adalah satu pertanyaan yang membawa erti ta'jib wa ta'lim, membawa satu erti pertanyaan yang membawa erti kagum, membawa erti
pengajaran kepada Nabi SAW, iaitu ayat ini disambungkan dengan kisah sebelum ini, awal-awal alam tara ilal ladzi haja Ibrahim. Tidakkah kamu melihat tentang kisah Nabi Ibrahim yang berdebat ketika itu? Au kalladhi, ataupun kisah ini, maksudnya Allah nak kata ataupun kisah yang itu seorang lelaki yang berjalan di dalam sebuah perkampungan. Kemungkinan yang dimaksudkan di situ adalah salah seorang nabi daripada para nabi daripada kalangan Bani Israel, yang mana tidak terputusnya kenabian ataupun kerasulan itu di dalam kalangan Bani Israel daripada sejak zaman Nabi Musa alaihissalam sehinggalah ke zaman Nabi Isa alaihissalam yang memakan masa beratus tahun lamanya. Allah telah menyelamatkan nabi ini, iaitu nabi daripada Bani Israel ini, daripada serangan tentera-tentera Babylon. Dan pada zaman orang Arab panggil Bakhtasassar ataupun disebut sebagai Nabukadnezar. Ini antara satu kerajaan yang cukup brutal pada zaman itu, dan mereka telah menyerang Bani Israel, menewaskan Bani Israel, menghalau Bani Israel, menawan Bani Israel, disebabkan kerosakan, kemusnahan, maksiat, sikap buruk Bani Israel itu sendiri. Sehinggalah serangan ini telah menyebabkan kerosakan kepada Baitul Maqdis dan telah menyebabkan kematian ramai para penduduk Baitul Maqdis ketika itu, yang menyebabkan ramai tawanan-tawanan daripada kalangan Bani Israel, dan akhirnya mereka bertempian lari keluar daripada Baitul Maqdis. Lalulah seorang nabi di sebuah perkampungan yang telah kosong, hancur, binasa ini. Wahiya khawiyatun ala urushiha, iaitu perkampungan ini telah hilang penghuninya, kosong, dah tak ada dah penghuninya. Dinding-dindingnya telah hancur, kan? Atap-atapnya telah runtuh. Dalam keadaan sedih, dan Nabi ini dengan apa yang telah menimpa kaumnya ini, apa yang telah menimpa kota Baitul Maqdis ini, dia kata, qal anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Dan bagaimanalah Allah boleh menghidupkan kota ini ataupun negeri ini selepas ianya hancur binasa. Soalan itu bukanlah nak menafikan tentang kudrat Allah, tetapi tentang kehairanan ataupun dia kata satu sifat yang wonder bagaimanakah kota yang telah binasa sedemikian rupa boleh bangun kembali, boleh makmur kembali. Adakah perkara seperti itu mungkin? Bukanlah kerana Nabi tersebut syak ataupun ragu-ragu dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Cumanya daripada segi adat ataupun logika manusia, ianya mungkin sukar untuk dimakmurkan kembali, especially pada zaman itu. Zaman yang very kurang teknologi, seperti mana yang mungkin kita ada pada hari ini, yang boleh kita tengok macam kota Hiroshima dan Nagasaki yang telah dihancurkan oleh nuklear tentera Amerika, tetapi akhirnya mereka bangkit dan maju semula. Itu pun mengambil masa puluhan tahun lamanya. Fa'amatahu Allahu mi'ata 'am. Maka Allah Subhanahu wa taala mematikan nabi tersebut, nabi Bani Israel tersebut, tanpa dinyatakan sebabnya, dan dia telah mati selama tempoh 100 tahun. Allah menjaga jasadnya daripada reput ataupun daripada dimamah cacing ataupun hancurlah. Dan pada masa yang sama Allah Subhanahu wa taala menutup hijab manusia daripada melihat jasad nabi tersebut ataupun haiwan-haiwan lain yang membuatkan jasadnya boleh dimakan atau dimamah oleh mereka. Thumma ba'athah. Kemudian selepas daripada 100 tahun, pada satu hari Allah pun menghidupkan kembali nabi tersebut. Allah mengembalikan nyawanya
rohnya semula supaya jasadnya hidup kembali. Qala kam labith. Aku melalui wasitah wahyu, Allah bertanya kepada Nabi tersebut. Cuba teka, berapa lamakah kamu telah mati? Ataupun mungkin dia rasa dia hanya tertidur. Berapa lama? Jawab Nabi tersebut, qala labithtu yawman au ba'da yaum. Dia jawab macam mana yang dijawab oleh Ashabul Kahfi, yang mana dalam surah Al-Kahfi pun Allah cerita tentang pertanyaan yang sama. Allah tanya kepada mereka, wa kadzalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum qala qailun minhum kam labithtum qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Kami mungkin hanya tertidur selama sehari atau beberapa hari. Macam biasa, macam yang kita rasakan. Bila kita tertidur, kita tak sedar, kita tak rasa pun kalau kita tertidur berapa lama ke. Kan, sebab ketika itu kita punya sense kita hilang, ketika itu kita punya akal kita hilang. Dan kematian itu juga seperti mana tidur. Dan manusia tidak rasa keadaan ketika itu. Qala bal labithta mi'ata 'am. Allah pun jawab balik, Allah pun pangkah balik apa yang dijawab oleh Nabi tersebut. Maksudnya, kamu telah tertidur ataupun kamu telah mati selama 100 tahun. Satu tempoh yang cukup untuk menunjukkan bagaimana suasana di sekeliling itu boleh berubah, yang mana cukup untuk nak menggantikan generasi ke generasi yang baru, cukup untuk nak menjatuh ataupun membangunkan semula sesebuah ketamadunan, cukup untuk Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan bahawa kota yang telah hancur, licin, binasa itu boleh kembali dimakmurkan semula, boleh ada semula para penduduk ataupun penghuninya. Pada masa yang sama, Allah memelihara jasad Nabi tersebut daripada rosak ataupun reput. Allah menjaga makanan-makanan yang berada di sekitarnya pun tidak rosak. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun cakap dekat Nabi itu, cuba kau lihat di sekeliling kau. Kau akan tengok makanan yang ada di sekeliling kau ini sama saja. Tak berubah. Walaupun 100 tahun tapi macam baru sahaja. Ini sebagai satu mukjizat yang kamu dapat saksikan tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala begitu, fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Kalau kau tengok makanan-makanan yang ada di sekeliling kamu ni tak berubah pun. Tak busuk, tak rosak. Wanzur ila himarik. Kamu tengok, ini kamu punya himar, keldai kamu pun Allah matikan dia juga. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjaga jasad himar ini. Dia reput, tinggal tulang, kan? Telah hancur, telah ni. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi itu lihat, tengok tu, tulang belulang keldai kamu itu yang telah bertebaran itu, yang telah rosak, tak ada apa-apa lah. 100 tahun lamanya, kan? Akhirnya Allah suruh tengok macam mana Allah SWT kembalikan semula hayat keldai tersebut, macam mana Allah himpunkan tulang belulang itu, macam mana daripada situ Allah kembalikan semula daging-dagingnya, jasadnya sempurna, yang menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Walinaj'alaka ayatan linnas. Semoga ini boleh menjadi satu dalil, sebagai ini boleh menjadi satu mukjizat yang kamu dapat saksikan, yang kamu dapat ceritakan kepada manusia, bahawa Allah itu yang Maha Esa, yang Maha menghidup lagi Maha mampu mematikan, dan Allah mampu menghidupkan kembali
selepas kematian, maka tidak mustahillah kedatangan hari kiamat yang mana kita semua akan dicabut segala roh makhluk-makhluk yang bernyawa ini, akan binasa, dan kemudian Allah akan kembalikan kita semula di mahsyar kelak sebagaimana asal kita. Allah kata wanzur ilal izam, tengoklah kepada tulang belulang keldai kamu ini telah hancur ini, kaifa nunshizuha, tengok macam mana kami gerakkan dia balik. Dia terangkat, dia bergerak, dia bercantum, thumma naksuha lahma, kemudian akhirnya dibalut oleh daging-daging keluar muncul sebagaimana sebelum dia mati. Falamma tabayyana lahu, bila mana Nabi Bani Israel tersebut melihat hal tersebut, macam mana Allah menghidupkan dirinya kembali, macam mana Allah menghidupkan himarnya yang telah mati itu kembali, qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Qala a'lamu, dia kata hari ini aku tahu, maksudnya aku yakin. Yakin di sini maksudnya ainul yaqin. Ainul yaqin. Sebelum ini ilmul yaqin. Sekarang ainul yaqin. Apa beza antara ilmul yaqin dan ainul yaqin? Ilmul yaqin adalah satu keyakinan yang kita perolehi hasil daripada pengetahuan diri kita. Kita yakin bahawa syurga dan neraka itu wujud. Kalau orang tanya, kita yakin. Kita sanggup mati dibunuh kerana kepercayaan itu, keyakinan itu. Tetapi ainul yaqin, keyakinan yang kita perolehi bila mana kita mampu menyaksikannya sendiri di hadapan mata kita. Satu tahap keyakinan yang lebih tinggi. Sebelum ini kita hanya mendengar. Tetapi bila kita melihat, dia tak sama dengan seperti mendengar. Pepatah Arab kata, laisal khabaru kal muayanah. Tidaklah sesuatu yang kita dengar khabarnya itu, ceritanya itu, seperti mana kita menyaksikan. Dibaca juga dalam sebahagian qiraat, qala a'lam, qala i'lam. I'lam atas maksud arahan. Maksudnya Allah yang kata, ketahuilah bahawasanya Allah itu sangat-sangat maha berkuasa. Kalau bacaan qala a'lamu membawa maksud Nabi tersebut yang kata. Tapi kalau qala a'lam annallaha, ini maksudnya Allah yang berkata. So dalam ayat ini dan ayat berikutnya, Allah nak ceritakan tentang ilmul yaqin kepada ainul yaqin. Dan ini disokong lagi dengan sebuah kisah seterusnya yang Allah cerita tentang Nabi Ibrahim AS pada ayat berikutnya. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ingatlah ketika mana, ini cerita lain, ketika Nabi Ibrahim bertanya kepada Tuhannya, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Tuhan, tunjukkanlah aku bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang telah mati. Selepas ianya mungkin bercerai-berai, dagingnya hancur, tinggal tulang belulang, reput, dimamah ulat-ulat.
sesuatu yang hancur, binasa, hilang, bagaimana engkau kembalikan semula? Kaifa? Kaifa bagaimana dekat sini kata Ibnu Atiyah? Satu pertanyaan, bukannya pertanyaan itu menafikan kudrat Allah. Bagaimana di situ adalah satu pertanyaan tentang keadaan, bagaimana menghidupkan, keadaan menghidupkan itu. Menghidupkan, kita faham maksudnya. Kita tahu, menghidupkan dari sesuatu yang mati, yang tiada kepada satu kehidupan. Itu semua apa yang kita faham di dalam akal kita. Tetapi pertanyaan Nabi Ibrahim ini menunjukkan bahawa dia tahu di dalam otak dia, dia tahu tentang Allah itu maha menghidupkan. Tetapi dengan ilmu yang dimilikinya, bagaimana? How? Macam mana? Macam mana benda itu boleh kembali semula kehidupan? Adakah tiba-tiba ting muncul tiba-tiba benda begitu? Ataupun sesuatu itu dia macam reverse kembali, yang kecil-kecil yang tak ada tu semua kembali bercantum-cantum kembali seperti sedia kala? Nabi Ibrahim nak tahu. Nabi Ibrahim wonder how. Maka Allah SWT kata, qala awalam tu'min. Kau tak beriman ke dengan kekuasaanku untuk menghidupkan sesuatu yang telah mati? Bukannya Allah menafikan iman Nabi Ibrahim AS. Allah tahu iman Nabi Ibrahim AS. Tetapi Allah nak supaya kekuasaan Allah itu terzahir melalui lisan Nabi Ibrahim. Sesuatu yang dia tahu tetapi dia nakkan lebih daripada apa yang sekadar kita tahu. Maka Nabi Ibrahim kata, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Bahkan aku beriman. Aku tahu kau maha menghidupkan, kau yang maha mematikan, dan kau yang maha menghidupkan kembali. Tetapi aku mahu dengan ilmu dan pengetahuan, keyakinan yang aku miliki ini disertai dengan musyahadah, disertai dengan persaksian dengan mata kepala aku sendiri, supaya dia boleh menjadi istidlal, satu petunjuk yang boleh lebih mendatangkan keyakinan, ketenangan di dalam hati kita. Kata Ibnu Katsir rahmatullahi alaih, Nabi Ibrahim nak supaya daripada ilmu yaqin dia pergi kepada ainul yaqin. Daripada sekadar apa yang dia tahu, dia yakin dengan pengetahuannya, kepada satu keyakinan yang diperolehi dengan penyaksian dengan mata kepalanya sendiri. Kalau kita tengok ayat dalam surah At-Takatsur, ayat 5 ataupun ayat 6, apa Allah kata? Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Allah sebut, sekarang ni kau tahulah, kau yakin, kau tahu benda itu. Benda tu kita yakin, macam kita sekarang, kita yakin kewujudan syurga dan neraka. Tetapi bila satu hari nanti, bila kita melihat neraka itu sendiri, itu yang Allah kata, thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun nak supaya Nabi Ibrahim ini mendapat satu keyakinan yang tertinggi, keyakinan yang diperolehi berdasarkan kepada penyaksian matanya sendiri, dan bukanlah itu menunjukkan ragu-ragu, was-was daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW sendiri pun pernah menafikan. Maksudnya Nabi kata, ini bukannya Nabi Ibrahim, dia tidak ragu-ragu, kalaulah
Nabi Ibrahim itu ragu-ragu, maka kitalah yang lebih ragu-ragu daripadanya. Maksudnya Nabi nak puji keyakinan Nabi Ibrahim itu sangat-sangat tinggi, bahkan lebih daripada sesiapa pun. Dalam hadis Nabi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW kata, "Nahnu ahaqqu bisyakki min Ibrahim idh qala rabbi arini kaifa tuhyil mauta." Kan kita ini lebih utamalah untuk kalau nak dikatakan ragu-ragu daripada Ibrahim. Bukan kita ragu-ragu. Sesekali Nabi SAW tidak ragu-ragu. Apatah lagi Nabi Ibrahim alaihi assalam. Baik. Kemudian Allah SWT kata, qala fakhudh arba'atan min at-tair. Now I will show you. Right? Pergi cari 4 ekor burung daripada pelbagai jenis. Nak cari satu color hitam ke, satu color putih ke, satu color hijau ke, color yang macam-macam, pergi cari yang lain-lain. Bagi nampak beza tu sikit. Fasurhunna ilaik. Dekat, bawa mai dekat. Tengok dia dekat-dekat, cam dia, apa ciri-ciri, tengok every single detail of them. Kalau kata manusia ni, okey, dia ada tai lalat kat sini sikit, dia ada kat jerawat kat situ sikit, dia ada. Tengok detail itu supaya kamu cam ini ciri-ciri dia. Sebab nanti selepas Allah nak kembalikan, Allah akan kembalikan yang sama. Kamu akan tengok walaupun detail itu sangat halus, itulah juga sebagai itulah Allah akan kembalikan semula burung-burung ini. Lepas tu Allah kata sembelih burung-burung tu. ثم جعل على كل جبل منهن جزءا. Setiap kamu dah ambil burung-burung tu, kamu dah potong, hancur. Kalaulah zaman tu ada blender dia sampai hancur, campurkan ke 4 ni, mix kan, kemudian kamu letak dekat gunung ni satu. Maksudnya ambil contohnya segenggam, letak kat satu gunung, ambil satu lagi letak kat tempat yang lain, ambil di tempat yang lain letak. Kemudian kamu dah turun balik, Allah kata thumma du'uhun. Kemudian kamu serulah burung-burung tu. Panggil dia balik. Kadang-kadang orang panggil tu dengan siulan kan. Ataupun orang panggil tu dengan apa-apalah. Sama ada kita nak panggil, tapi yang penting panggil burung-burung itu datang. Ya'tinaka sa'ya. Burung-burung tu akan segera datang cepat kepada kamu. Walaupun mereka itu telah hancur binasa, dan segala apa yang dah dipecah-pecahkan tu semua akan kembali dalam masa yang singkat. Kembali sifat-sifatnya sebagaimana asal dengan izin dan kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hayatnya juga kembali semula sebagaimana halnya ketika mana sebelum burung-burung itu disembelih. Wa'lam annallaha aziz. Ketahuilah Allah itu maha perkasa yang boleh berbuat apa sahaja yang dikehendakinya. Allah itu ghalibun. Allah itu yang lebih berkuasa daripada segala sesuatu. Hakim, maha bijaksana dengan setiap apa sahaja yang berlaku. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam melihat pemandangan ini, situasi ini dengan satu pandangan yang sangat takjub. Dan bagaimana setiap daripada pieces itu berterbangan sini ke sini untuk nak bercantum menjadi 4 ekor burung yang asal. Darah-darah itu semua kembali dan seperti mana asal, dan itulah Allah tinggalkan petanda yang amazing dan ajaib kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Bani Israel yang sebelumnya. So pada ayat yang sebelumnya, ketika mana kita menceritakan tentang satu perkampuran yang telah hancur binasa, kat sini saya ada satu point
mungkin saya nak berkongsi dengan sahabat-sahabat semua. Kadang-kadang kita melihat ada berlaku satu bencana alam, berlaku di sana, di sini, di Malaysia pun mungkin berlaku banjir, mungkin di negara lain berlaku gempa bumi menghancurkan satu kampungan, mungkin memusnahkan, mematikan ramai orang. Ketika itu akan muncul desas-desus orang yang mungkin mengatakan ini adalah azab daripada Allah kepada mereka. Maka kita pun tertanya-tanya, adakah bencana alam yang menimpa satu kaum ataupun satu tempat itu merupakan bala ataupun ujian ataupun rahmat daripada Allah? Baik. Yang pertama, tak ada siapa yang mampu mengetahui secara pasti setiap musibah yang menimpa itu adakah kerana ujian Allah buat hamba-Nya ataupun balasan Allah terhadap maksiat yang dilakukan. Itu bukan tugas kita untuk nak tetapkan. Bukan tugas kita nak bagi tahu ini balasan Allah, ini azab Allah, ini adalah satu apa yang Allah nak hukum kepada mereka yang ditimpa dengan bencana alam tersebut. Boleh jadi dia merupakan ujian daripada Allah untuk nak mengangkat darjat hamba-Nya yang bersabar di akhirat, atau sebagai petunjuk kepada jalan kebaikan. Dan ujian itu boleh diberikan dalam pelbagai bentuk, macam mana yang Allah sebut, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh, dan dengan merasai kelaparan, dan dengan berlakunya kekurangan harta benda, dan kekurangan jiwa, serta hasil tanaman. Tapi Allah SWT kata, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah, iaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh sesuatu kesusahan, qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un, mereka berkata sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jugalah kami kembali. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah, mereka itu ialah orang-orang yang dilimpahi dengan pelbagai kebaikan daripada Tuhan mereka serta rahmatnya. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu adalah orang yang mendapat petunjuk. Boleh jadi bencana alam itu juga merupakan balasan Allah terhadap mereka yang ingkar dan kufur terhadapnya. Jika kita ataupun empunya diri itu tegar, degil dalam maksiat yang mereka lakukan ataupun kerap mencabar syariat Allah. Dalam suratul A'raf Allah kata, qala azabi usibu bihi man asya, inilah azab aku yang aku timpakan kepada sesiapa yang aku kehendaki. Tapi boleh jadi dengan suatu bala, suatu musibah itu kita boleh mendapat manfaat yang lebih berkesan daripada sekadar ujian. Sebab bala bencana itu juga sebahagiannya merupakan rahmat Allah buat kita yang jauh daripadanya, supaya kita kembali beringat, kita bermuhasabah untuk kembali mendekati Sang Pencipta kita. Maka musibah tersebut boleh menjadi kafarah, penghapus dosa kita setelah kita dan setelah itu menjadikan kita sebagai hamba-Nya yang lebih baik. Dan itulah mafhum daripada hadis Nabi SAW. Jika Allah mengkehendaki pada satu hamba-Nya itu kebaikan, maka akan disegerakan balasan ataupun ujian buatnya. Riwayat At-Tirmidzi, maka ia merupakan rahmat dan ujian di sebalik bala bencana yang menimpa. Apapun, jangan kita tergesa-gesa menghukum, mengatakan suatu musibah itu merupakan bala daripada Tuhan. Dan Allah kata dalam Quran, fala ta'jal alaihim
innama na'uddu lahum adda. Janganlah kamu tergesa-gesa mendoakan atau menghukum azab buat mereka, kerana sesungguhnya kami hanya menghitung hari yang sedikit sahaja bilangannya untuk mereka itu diazab. Bukanlah Allah itu Tuhan yang menyegerakan bala buat umat akhir zaman ini. Allah bukan sifatnya nak untuk umat ini Allah nak segerakan balasan dan hukuman. Jangan kita lupa Allah SWT wa arhamur rahimin. Dialah yang maha mengasihani daripada sesiapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Dan kerana rahmat Allah yang maha luas itu, Allah SWT berfirman, wa rabbukal ghafuru dzur rahmah law yu'akhiduhum bima kasabu la'ajjala lahumul adab. Dan Tuhanmu maha pengampun, lagi melimpah-limpah rahmatnya, kalau dia mahu menyiksa mereka di dunia disebabkan apa yang mereka lakukan, tentulah dia akan segerakan azab itu menimpa mereka. Namun Allah tidak berbuat demikian. Maka itulah sedikit selingan daripada ayat yang kita lalui tadi, sempena dengan bala bencana yang menimpa perkampungan Bani Israel itu tadi. Baik, kita masuk kepada ayat yang berikutnya. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Maka Allah Subhanahu wa taala pun dalam ayat yang berikutnya Allah nak ceritakan tentang iktisad ataupun tentang topik ekonomi dan juga harta. Macam mana Allah nak sifatkan kepada kita dengan kudrat daripada Allah. Allah boleh gandakan segala kebaikan yang kita lakukan, segala belanja yang kita lakukan untuk membantu orang, untuk apa sahaja bentuk kebajikan dan kebaikan. Ini yang dipanggil sebagai satu sistem takaful, sistem yang memayungi untuk nak cover ataupun kita bertanggungjawab terhadap orang yang lain. Ini yang dipanggil sebagai prinsip kepada asas ekonomi Islam, iaitu prinsip takafuli ijtima'i ta'awuni. Kita saling untuk cover each other, ijtimai, untuk kita dalam kerangka berjemaah kita sebagai saudara seagama, ta'awuni, iaitu kita saling membantu. Dan perkataan takafuli itulah yang diambil oleh apa yang kita panggil hari ini syarikat-syarikat takaful itu kan, diambil atas dasar itulah ataupun prinsip untuk nak saling bantu-membantu, cover-mengcover. Jadi bagi sesiapa yang ada harta, maka
mereka boleh khususkan sebahagian daripada harta yang mereka miliki untuk membantu cover mereka-mereka yang di dalam kesusahan. Dan sebenarnya kalaulah setiap daripada kita yang ada memiliki harta ini menjalankan tanggungjawab kita untuk membantu mereka di sekeliling kita ataupun sesiapa yang kita inginkan. Mungkin tak perlulah NGO, tak perlulah yayasan-yayasan, sebab masing-masing bertanggungjawab dengan apa yang mereka miliki. Tapi bila mana hari ini ada orang yang dia ada harta tapi dia tak ada masa, dia tak tahu ke mana dia nak salurkan, dia tak tahu macam mana nak sampaikan kebajikan kepada orang lain, maka akhirnya masyarakat terpaksa kena ada sistem ta'awun. Satu sistem yang saling bantu-membantu. Okay, maybe I don't have money, but I can sampaikan your money to people. Maybe I have money, but I don't know mana nak salurkan ataupun bagaimana, maka kita boleh minta bantuan daripada pihak-pihak yang lebih berkemahiran dalam bab tersebut. Maka syariah Islamiah adalah sebuah syariah komprehensif yang membawa erti kasih sayang, toleransi, rahmat dan juga samahah. Dan Allah tahu manusia ini terlalu cintakan harta. Dan itu sifatnya. Allah kata zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Allah tahu manusia itu bakhil dan susah untuk nak mengeluarkan hartanya. Dan ada orang bila mana dia berbelanja dengan very sangat-sangat berjaga-jaga. Ada orang masya-Allah lebih mudah untuk nak belanja dan tidak begitu risau, tidak begitu berkira-kira. Dan maka di sinilah ayat yang Allah nak nyatakan kepada kita. Dalam surah Al-Baqarah sebelum ini, dah lalu ke belum kot ayat tu, Allah kata dah lalu ayat 245. Allah kata man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanah. Dan siapa lagi yang lebih baik kan daripada mereka yang macam yuqridullah, yang berurus niaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab bila mana kita membiasakan diri kita untuk memberi, maka di situlah kita semakin menghampiri apa yang dikehendaki oleh Islam. Saya selalu dulu pun saya selalu bagi tahu pada anak-anak saya, kalau kata dia pergi sekolah, ada duit sekolah, saya lebih suka instead of dia fikir untuk nak menabung, baik kalau dia ada lebihan daripada duit itu, dia belajar memberi kepada sahabat-sahabat yang memerlukan. Mungkin ada kawan-kawan dekat sekolah yang tak bawa makanan, mungkin yang mungkin lapar, mungkin yang dia tak mampu nak makan. Okey, bantu, tolong, bagi. Belajar memberi instead of hanya menabung semata-mata. Ada parent yang dia lebih fokus kepada ada duit, okey tabung. Okey, cuba untuk menabung. Bukan kata menabung itu tidak penting, tetapi kita lebih penting untuk kita asah sikap untuk memberi. Nak menabung tu senang, tapi nak memberi itu susah. Dan sebenarnya bila kita memberi di jalan Allah, itulah tabungan kita. Itulah tabungan kita di dunia dan di akhirat. Kan, bahkan bila kita memberi sebenarnya tidak berkurangan harta kita. Dan Allah pasti akan ganti dengan cara yang lain. Itu janji Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim. Ma naqasat sadaqatun min mal. Tidak berkurangan harta itu dengan kita bersedekah. Dan kenapa kita selalu susah nak bersedekah? Sebab bila kita memberi, kita akan rasa harta kita itu kurang. Itu logik matematik kita kan. 2 tolak 2 sama dengan kosong. Kita ada RM10, bagi RM10 sama dengan kosong. Tak ada balance. Tetapi matematik Allah, harta itu tidak berkurangan dengan kita memberi ataupun kita bersedekah di jalan dia. Memang tak masuk akal kan? Macam mana mungkin kita mengeluarkan sesuatu tetapi benda itu tidak berkurangan. Tapi itulah janji Allah, walaupun pelik tapi dia betul. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu.
Allah kata apa sahaja yang kamu belanjakan di jalannya maka Allah akan gantikan. Wa huwa khairur raziqin. Allah lah yang maha memberi rezeki kepada kita. Kita kena percaya yang beri rezeki kepada kita bukan bos kita. Yang beri rezeki kepada kita bukan kawan kita. Yang beri rezeki kepada kita ada Allah Subhanahu Wa Taala melalui sumber-sumber yang pelbagai. Siapa yang beriman dengan janji Allah ini? Siapa yang berani untuk nak menaruh semua hartanya untuk dibelanjakan di jalan fisabilillah seperti mana Abu Bakar radhiyallahu anhu, ataupun even separuh daripada harta kita seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mungkin kita akan bagi alasan kita taklah semulia sahabat Nabi, iman kita tak macam mereka, dia orang ni dah dijamin masuk syurga, betul. Tapi yang membezakan kita dengan mereka sebenarnya adalah ketebalan dan kualiti iman. Sebab mereka para sahabat radhiyallahu anhum, mereka betul-betul yakin dengan janji Allah. Mereka kadang-kadang bukan setakat ilmu yakin, tapi mereka dah ainul yakin. Mereka dah menyaksikan tentang kebenaran apa yang Allah SWT janjikan. Sebab itu kita tidak pernah mendengar mereka ini mati kebuluran. Kita tak pernah mendengar para sahabat radhiyallahu anhum hidup mereka tersia-sia. Tetapi Masya Allah, di sebalik mereka yang sentiasa mengorbankan jiwa, harta, raga mereka kepada agama, Allah sentiasa memberi kecukupan kepada mereka. Sebab mereka percaya apa yang mereka beri pasti akan diganti. Dan apa yang Allah nak ganti itu pasti lebih baik. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW beritahu, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan, fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa, wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Kan? Setiap hari akan ada dua malaikat yang akan turun. Salah satu dia akan doa, ya Allah berikanlah ganti kepada orang-orang yang berinfak. Dan satu lagi malaikat akan kata, ya Allah hancurkanlah harta orang-orang yang kedekut. Ini malaikat yang mendoakan bagi orang-orang yang sama ada kedekut ataupun yang rajin bersedekah. Malaikat yang tidak pernah melanggar perintah Allah, yang sentiasa patuh dengan Allah, mendoakan rezeki bagi orang-orang yang selalu tidak lokek hartanya di jalan Allah. Masih tak yakinkah lagi kita dengan janji Allah dan Rasulnya? Macam-macam. Kalau kita nak dengar kisah-kisah, kita nak dengar hadis-hadis yang menggalakkan kepada kita untuk berani memberikan apa yang Allah berikan kepada kita, kita kongsi kebaikan yang Allah beri kepada kita, kita kongsikan dengan orang yang lain. InsyaAllah Allah tak akan sia-siakan kita. Tapi orang yang belum merasai dengan ainul yaqin, dia akan rasa benda ni macam a bit pelik. Tapi bila mana kita rasakan keajaiban, masa itulah kita akan mudah untuk nak berkongsi, mudah nak membantu, mudah nak bersedekah. Dan kadang hati kita akan rasa gelisah bila mana kita tak dapat nak bantu orang. Jadi jangan kita tangguh pahala yang sangat besar ini. Ini apa yang Nabi SAW dah sebut banyak kali lah, kita pun dah sebut banyak kali dalam perkara ini. Ramai orang yang berlengah-lengah kan dalam memberi, dalam bersedekah, dalam membantu, sampailah kan apabila manusia ni dah puas menikmati, kan bila mana wang simpanan yang kita miliki ini sudah kurang memberi erti dalam hidup kita. Mungkin masa tu kita dah tua, masa tu mungkin kita dah kurang sihat, barulah masa tu kita akan berfikirkan tentang akhirat. Tapi sudah pasti sedekah kita ketika mana kita perlu, kita seronok dengan harta itu lebih besar ganjarannya di sisi Allah, kerana kita melawan hawa nafsu kita, kerana kita lebih berkeinginan untuk mendapatkan ganjaran Allah di sebalik segala kemampuan keinginan kita ketika itu, berbanding ketika satu hari nanti kita sudah lagi tidak begitu berahi dengan harta kita. Mungkin ramai juga yang boleh memberi, tapi berapa ramai yang boleh memberikan apa yang paling dia suka. Itu lagi besar pahalanya, lagi berganda-ganda. Kan even sahabat Nabi SAW Abu Talha, salah seorang sahabat Nabi yang kaya di Madinah, kan dia pernah memberikan hartanah yang paling disukainya, sebuah kebun Bairuha,
berhampiran dengan masjid. Dia tahu Nabi suka datang minum dekat situ, tapi dia bagikan kebun tersebut, tanah tersebut fi sabilillah. Kan? Tak salah untuk kita jadi kaya, tapi jangan sesekali kita menjadi orang kaya yang rugi. Kan? Bukan orang kaya yang satu hari nanti dekat akhirat Nabi SAW kata al-aktsaruna humul aqalluna illa man qala bil mali hakadha wa hakadha. Kan, orang-orang yang paling banyak hartanya di akhirat nanti adalah orang yang paling sedikit bahagiannya dekat akhirat nanti, kecualilah orang yang selalu memberi di sana, orang yang selalu memberi di sini. Dan kita betulkan niat kita untuk bersedekah, kita bersedekah untuk merebut kebaikan di akhirat. Dan kalaulah Allah terima sedekah kita yang ikhlas, pasti manfaatnya juga kita akan dapat baik di dunia ataupun di akhirat. Dan kalau kita teliti kalamullah dalam Al-Quran, kebanyakannya Allah cerita, bila Allah cerita kat kita tentang ciri-ciri orang yang beriman dan bertakwa, kita akan menemui sifat rajin, orang yang rajin bersedekah di sebalik dia menjaga solat dia. So janganlah sampai satu masa nanti kita terlewat. Ya Allah kata wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadukumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqanna fa asaddaqa wa akum minas salihin. Janganlah masa kita dah mati nanti baru kita nampak, lepas mati kita tengok ganjaran yang besar, kita minta Allah kembalikan semula kita di dunia supaya kita boleh rajin bersedekah. Sebab ketika itu segala-galanya sudah terlewat. Baik. Dalam ayat ini Allah kata mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'if liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah bagi satu perumpamaan bagi orang yang bersedekah. Satu kebaikan yang dia buat, boleh jadi kebaikan itu akan bercabang-cabang. Kan sampailah kepada 100 cabang. Contohnya kadang-kadang kita buat satu sedekah, kita letak berada di tempat yang betul, di tempat tersebut menghasilkan kebaikan yang banyak. Kan mungkin sebagai contoh, kita memberikan sesuatu untuk nak membangunkan sebuah pusat pengajian, pusat ilmu. Dan mungkin bagi kita benda tu kecil. Tetapi daripada situ Masya Allah melahirkan generasi demi generasi manusia yang belajar tentang ilmu, kemudian dia sebarkan ilmu tersebut, dia beramal dan dia sebar keluarga dia kepada masyarakat, makin bertambah. Lagi banyak tahun, lagilah bertambah-tambah. Begitulah Allah buat perumpamaan. Kadang-kadang daripada sedikit pemberian kita itu bercambah-cambah kebaikan dia, yang menghasilkan kepada kita kelebihan. Ini satu ayat yang memberikan kepada kita motivasi untuk kita berkongsi. But di sini something yang saya nak sebut, bila Allah kata alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Janganlah lepas kita memberi atau lepas kita membantu seseorang ataupun kita berkongsi sesuatu, janganlah selepas itu kita mula mengungkit apa yang kita beri. Janganlah kita pergi cakap ke orang yang kita bantu tu, dulu aku selalu bantu kau, aku buat macam ni, aku buat macam ni. Kan? Kemudian manan ni, ungkit, adha ni, satu kata-kata yang boleh menyakitkan hati. Contoh kita hina dia. Kau dulu miskin, aku dah tolong kau dah. Kau dulu terceruk kat sana sini, aku dah bantu kau itu dan ini. Ini semua adalah perkara yang diharamkan dalam syariat kita. Siapa pun yang kita bantu, jangan sesekali kita menyakiti dia, jangan sesekali kita ungkit dia. Kita tolong anak yatim, jangan selepas itu satu hari nanti kita datang, kita bentak dia sebab kita rasa bila kita beri kat dia, kita own dia. Allah kata dalam Quran, fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Janganlah kita bentak, janganlah kita hina orang-orang yatim, janganlah kita hina orang-orang yang meminta kepada kita. Dan kalaulah kita boleh buat perkara tersebut, Allah kata lahum ajruhum inda rabbihim, mereka akan mendapat satu ganjaran yang besar di sisi Allah. Mereka tidak berasa takut ketika mana kematian mereka, dan mereka tidak berasa sedih ketika mana di akhirat ataupun di mahsyar kelak. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khair min sadaqati yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Kan, kata-kata ucapan yang baik itu yang kita ucapkan kepada pihak yang kita bantu, yang kita beri itu,
Wa maghfirah, ataupun maghfirah ni kita tutup kelemahan, aib, kekurangan orang tersebut. Khairum min sadaqatin yatba'uha adha. Lebih baik daripada kita memberi orang itu dengan sifat ungkitan ataupun dengan kata-kata yang kemudian menyakitkan hati dia. Kalaulah kita bagi itu untuk kita nak menyakitkan hati orang tu, kita nak pergunakan dia untuk kebaikan maslahat kita semata-mata, tak payahlah. Saya pernah jumpa ada orang, dia pernah taja dia punya salah seorang keluarga dia pernah taja orang tu belajar. So dia taja, lepas tu bila orang tu dah habis belajar, dah balik bekerja, dia gunakan dia punya saudara itu parah cukup-cukup untuk kebaikan dia. Sometimes dia akan seolah-olah buatkan orang tu terhutang budi kepada dia. Kan dia nak buat macam, dulu kan aku dah belanja kau. Dia ikat orang tu seolah-olah macam dia nak ungkit lah, dulu aku yang taja kau belajar, so kau kena ikut sikit lah kan. Sampai orang tu kadang-kadang serba salah tapi terpaksa ikut juga sebab mengenangkan budi orang tu kepada dia. So kalaulah orang tu memberi dengan dia buat dengan kelakuan seperti ini, kan, maka sia-sialah segala amalan kebajikan. Dia spend lah 100,000 pun, di sisi Allah semua tu akan pergi. Ya Allah sebut dalam ayat 264 ini, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang yang beriman, kalau kamu beriman, janganlah kamu hapuskan pahala kamu memberi bersedekah itu, membantu orang itu dengan sifat ungkit, dengan sifat menyakitkan hati orang lain. Contohnya kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Dan seperti mana orang-orang yang dia memberi itu untuk sekadar nak mengangkat dirinya, untuk nak bersifat angkuh, untuk nak orang puji. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Bukanlah dia ini memberi atau membantu orang itu untuk mendapatkan habuan dan pahala di sisi Allah. Dia tidak begitu mengharapkan itu, dia tidak begitu mengharapkan akhirat berbanding dengan dunianya. Maka Allah bagi satu perumpamaan. Orang-orang macam ni, famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salla la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Orang-orang macam ni adalah seperti mana ada sebuah batu yang keras, di atasnya ada tanah-tanah, mungkin ada lumut, ada debu-debu, itu umpama pahala kita. Fa asabahu wabilun, ada satu air banjir yang melanda. Air ini umpama sifat buruk dia itulah, dia suka mengungkit, dia suka pergunakan orang tu, dia suka menyakiti hati orang yang diberikan itu. Maka dihapuskan, dilicin batu itu, tak adalah tanah-tanah, tak adalah lumut-lumut, tak adalah apa yang di atas tu clear. Pahala kita macam itulah, dia akan gone. Maka Allah bagi tahu la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Mereka tak dapat manfaat di atas apa yang mereka buat ataupun mereka kerjakan itu. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW ada sebut, thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Dan salah satu daripada golongan yang Allah SWT tidak akan menoleh bercakap kepadanya di hari akhirat. Ini satu balasan yang tak baik. Al-mannan alladhi la yu'ti syai'an illa mannah. Dan seorang pengungkit yang dia tidak memberikan sesuatu melainkan dia akan ungkit. Buruk betul lah sikap macam ni lah. So bukanlah itu apa yang kita harap. Kita tidak tergolonglah dalam kalangan mereka yang selalu mengungkit di atas segala dalam inilah. Baik. Okey, sekarang di akhir masa ni kita jawab soalan. Kita ada 2 soalan kat situ. Okey. Khatab nak baca soalan? Okey. Khatab baca yang ni. Yang mana? Ni. Salam Ustaz. Salam Ustaz, bagaimana kaedah terbaik untuk
mendidik anak supaya solat berjemaah di masjid. Ini kerana kebanyakan masjid tidak mesra masalah AJK suka marah dan halau kanak. Okey. Soalan ni ditanya macam mana cara untuk nak mendidik anak-anak supaya solat berjemaah di masjid, sebab dia kata ada masjid-masjid yang mana tak mesra ataupun tidak mesra kanak-kanak. Baik, saya beritahu. Dalam sebuah hadis Nabi SAW ajar kepada kita kan, tarbiyah, didiklah anak kita untuk solat seawal usianya 7 tahun. Kan, bila usia 10 tahun dah boleh pukul lah. Maksudnya Nabi SAW beritahu daripada usianya 7 tahun kita dah ajak dah mula ajak, dah mula timbulkan kesedaran, minat, berikan sedikit ilmu kepada anak-anak ni supaya mereka nakkan solat. Tak apalah, mungkin sekejap tinggal, sekejap buat, sekejap tinggal. Tapi kita kena ajar. Kita kena ajak dan kita kena didik. Macam saya cerita pengalaman saya sendiri, macam ni Khattab dah 7 tahun. Yang ni Kutus ni baru berapa tahun? Berapa tak ingat. 4 ke 5 dah? 4. Okay. So yang 7 tahun Khattab ini saya mula dah dedahkan dan ajak dia untuk datang ke masjid selalu. Dia pergi ke masjid dengan saya akan cuba ajak dan bawa lah kan, supaya dia datang minat dia solat. So bila dia datang, saya mesti akan dudukkan dia di sebelah saya. Macam mana pun saya akan dudukkan sebelah dan kita akan kejar di saf pertama. Tapi bukan selalu. Selalunya orang kat belakang. Janganlah. Sebab kita lambat. Okey, kalau kita berada di depan ataupun di mana saja kita solat, anak kita kena ada dengan kita. Sebab apa yang pertama? Sebab bila anak kita di sebelah kita, kita mudah untuk nak didik dia. Macam saya akan bagi tahu Khattab, okey, kalau imam rukuk, kita rukuk. Imam sujud, kita sujud. Masa kita solat, jangan lari-lari, jangan main-main. So anak kita bila dia solat dengan kita di sebelah, kalau kita duk remind, kita ulang benda tu, okey, kalau Khattab ikut abah pergi solat ke masjid nanti, macam ni, buat. So anak-anak kita akan buat. Even ni, anak yang kecil sikit ni, 4 ke 5 tahun dah ni, yang belum mumayyiz lah orang panggil kan. Kalau datang tu, even sebelum, kalau dikata dia nak ikut datang ke masjid, saya akan cakap, okey, Kutus, adik, kalau adik nak ikut abah pergi masjid, nanti kalau imam solat, adik solat sebelah abah, jangan main-main, jangan lari-lari. So dia biasanya dia akan, Masya Allah, bila kita dah selalu cakap macam tu dan kita remind lagi bila dia berdiri sebelah kita, okay, Kutus jangan lari-lari masa solat. Kutus, dia akan okey, paling-paling dia bergerak-gerak sikit-sikit, tapi dia akan duduk kat situ, dia belajar macam mana kita solat, dia rukuk, dia sujud, dia buat. Dan saya tak akan bagilah sesiapa pun yang cuba mengkebelakangkan anak-anak saya kalau saya bawa mereka ini ke masjid. Pernah lah ada seorang tu, mungkin dia tak kenal saya suka pergi masjid ni, saya suka pakai topping sikit, orang tak kenal sikit. Saya tak maulah orang kenal. So ada seorang tu dia kata tegur, dia kata ni budak-budak ni patutnya duduk belakang, ada pakcik tu. Saya memang no way lah. Kata tak, anak saya akan solat kat sebelah saya. Dan alhamdulillah anak-anak saya ni pun kita dah ajar dia daripada awal, so diberikan kerjasama, dia ikut kita solat, dan alhamdulillah so far Khattab suka tak pergi solat kat masjid? Suka. Nanti nak pergi lagi tak? Adik? Nak? Adik main-main tak kalau solat? Tak So yang penting kita cakap. Kalau kata ada orang tak mesra, itu kan tak pergi. Kalau ada orang tegur kita cakap dengan dia elok-elok. Dan kita discusskan dia. Even sama ada sebelum solat, selepas solat, kita cakap dengan dia. Cakap dengan siapa pun. Masjid tu bukan hak dia. Masjid tu hak kita. Dia hanya AJK. Dia hanya adalah khadam di masjid tersebut. So jangan belagak macam itu masjid dia. Itu memang tidak. Dan saya nak anak-anak saya rasa happy datang ke solat. Kita tak nak anak-anak kita takut, dia rasa terasing. Biar kita treat mereka macam orang dewasa. Dan dalam fiqah kita sendiri pun, even dalam mazhab Syafi'i dan mana-mana sekalipun, tidak, kalau kata budak tu datang awal, dia berhak untuk duduk berada di masjid tersebut. Dan itu hak mereka yang datang awal. Alright. Okay, soalan yang seterusnya, dalam kes orang yang membantu dan kemudian mengikat orang yang dibantu, apakah sikap yang paling baik bagi orang yang terikat? Adakah ia dibolehkan untuk terus-menerus taat kepada orang yang membantunya? Maaf. Okay.
Tak apa. Okey, dia terikat ni dia ada kaedaan lah. Ada yang bersifat kontrak perjanjian. Contohnya kita sambung belajar, kerajaan bagi duit atau mana-mana syarikat bagi duit dan kemudian kita balik, kita bekerja dengan syarikat tersebut. Itu lain ceritalah. Sebab itu adalah akad yang kita telah laksanakan. Tapi kalaulah kita memberi sesuatu itu secara personal biasanya, secara personal, dan kemudian contoh kita dah bantu orang tu banyak dan kemudian contoh ni dia jadi kita punya lawyer. Dia jadi lawyer. Dia bukan lawyer kita, tapi dia belajar undang-undang, dia jadi lawyer. Kemudian kita selalu akan perah dia. Dulu aku dah tolong kau ni, aku kena tolong kes aku ni lah. Kita akan tolong dan kita tak bagi upah ke, kita tak ini ke, orang tu tak setuju ke, kita buat zalim. Orang tu kita suruh dia, orang tu macam mana pun sampai orang tu akan rasa dia tak selesa, tapi dia terpaksa dia sebab mengenangkan kepada jasa kita itu. So the best way adalah kalau kita adalah orang yang dibantu tersebut dan ada pihak yang selalu mengungkit kepada kita, apa yang Islam ajar kepada kita adalah kita kata qul faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Cakaplah dengan kata-kata yang baik. Moga-moga satu hari nanti dia akan beringat. Moga-moga satu hari nanti dia akan bimbang dengan kesilapan kejahatan yang dilakukan. So kalaulah dia against prinsip agama kita tak boleh buatlah. Apa pun kita tak boleh buatlah. Kalau benda tu against sesuatu yang Allah larang, kita jangan buat. Tetapi kalaulah kita nak buat tu atas asas ihsan, kita nak balas kebaikan dengan cara yang baik tanpa menyalahi agama Allah, tak ada masalah. Tapi bagi orang yang telah memberi itu, tak sewajarnya dia mengambil kesempatan di atas kebaikan kita ataupun mengambil kesempatan di atas pemberian yang dilakukan. So ingat, sesuatu ketaatan itu adalah dalam hal yang makruf dan dalam hal yang baik-baik sahaja, dan selebihnya kita tengoklah keadaan, kita ukur suasana, situasi dan sebagainya. Ada pihak yang mungkin membantu kita sebelum ini, dia seorang yang terrible, yang keras kepala, hatinya bersikap yang susah untuk orang deal. Allah yu'inuhum. Dan orang macam tu kita kena stand dengan prinsip kita, dan kita ingat whatever it is, semuanya adalah daripada Allah SWT. Ingat tak salah satu daripada zikir petang kita, Allahumma ma amsa, ataupun dalam zikir pagi, Allahumma ma asbahna ala bi min ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakal syukur. Apa sahaja nikmat yang kita dapat ataupun sesiapa sahaja yang dapat, semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepada Allah sahajalah kita memberikan puji-pujian, dan hanya kepada Allah lah kita bersyukur. Baik. Wassallallahu. Ada lagi satu soalan. Baik, ada satu soalan dia kata, perempuan yang keji untuk lelaki yang keji, lelaki yang baik untuk lelaki yang baik. Ada sebuah ayat yang dalam Quran sebut. Tapi saya tak faham, dia kata macam mana Asiah boleh dapat suami macam Firaun. Asiah baik dapat suami yang teruk. Nabi Lut kan, contoh dapat isteri yang teruk juga. Baik. Apa yang Allah nak cerita dalam ini? Sebenarnya Allah nak ceritakan kepada kita tentang konteks pentingnya untuk nak kita menjaga bi'ah ataupun persekitaran kita. Tidak semestinya orang baik akan berpasangan dengan orang yang baik. Itu semua sedia maklum. Tetapi Allah nak kata pada ayat ini supaya kalaulah kita menjaga bi'ah kita. Contohnya kita sebelum kita berkahwin, bi'ah kita adalah bersama dengan orang-orang yang baik, maka insya-Allah jodoh pasangan kita juga ada persentage yang besar, kebarangkalian besar untuk nak kita mendapat jodoh yang baik juga. Kan? Tetapi kalaulah kita tengok sekarang, contoh kalaulah kita berkawan bersama dengan orang-orang, let's say dalam kalangan industri hiburan, kan? Industri hiburan. So kita akan tengok biasanya mereka akan berkahwin dengan orang-orang yang sama-sama industri.
dalam industri hiburan, paling-paling sebab dia orang berurusan dengan ahli perniagaan, dia mana dia selalu jumpa, dia selalu bergaul, itulah biasanya kebarangkalian pasangan mereka jumpa. Tetapi kalaulah kita punya circle kita adalah circle yang baik, maka insya-Allah kita akan mendapat pasangan yang baik juga. So kita penting untuk nak kita memilih circle yang baik. Sebab daripada circle yang baik itu ada kemungkinan besar kita akan bertemu dengan pasangan yang baik juga, insya-Allah. Baik, terima kasih semua. Masya-Allah ada yang daripada Bandung, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Moga insya-Allah kita berjumpa lagi dalam siri akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.